So, untuk pendaftaran MUIT ni kita FTKMP akan tutup pada 19 hari bulan. Okey. Kat sini sekejap saya tunjukkan. Okey. Saya nak maklumkan yang kalau misal kata kita daftar ni, daftar under UTM, so untuk sesi 1 ni, dia akan dijalankan dalam bulan Mac atau bulan April. Okay. Dia punya exam akan dijalankan pada bulan Mac, yang mana pada bulan Mac tu dijangka UTM dah boleh beroperasi seperti biasa, yang mana pelajar-pelajar semua boleh hadir ke kampus. Tak kisah tahun 1 ke tahun 2 atau tahun akhir, so semua boleh hadir ke dalam kampus. So kita cuba galakkan pelajar-pelajar untuk hadir. Boleh dengar ke ni saya cakap ni? Boleh dengar ke? Boleh. Boleh dengar. Okey. Boleh. Saya takut saya cakap-cakap tapi tak dengar apa semua. Okey, dah tanda right. Okay, Aida. So kita kalau apa ni, start daripada bulan 3, kita daftar bulan ni. So exam dia akan bulan 3. Ini bukan sesi 3 2021, ini untuk sesi yang baru punya, untuk pendaftaran yang baru. Nanti kalau misalnya kata ada yang daripada sesi 3 yang akan ambil exam awal pertengahan bulan Januari ni, so soalan pun boleh keluarkan juga. Okey, so dia dijangka bulan 3, so pelajar digalakkan daftar ke UTM. So kalau you daftar dekat dalam UTM, kita boleh arrangekan dia punya penempatan dia. Okey, kat sini ada tunjuk kat sini, dia punya cadangan pendapatan MUIT sesi 1 2021-2022 tertakluk kepada perubahan jumlah sebenar pelajar, daftaran pelajar. Okey, so dekat sini kita termasuk dalam ni, untuk FTKMP kita tergolong kepada grup A. Okey, pusat A. Termasuk kepada pusat A yang mana setelah dikira dia punya amount of student tu, jumlah student tu adalah 162 orang. Okey, ini tak termasuk kepada pelajar-pelajar tercicir. Pelajar-pelajar tercicir ni maksudnya yang daripada kohort-kohort lain, daripada pelajar tahun 2, tahun 3, ada yang tahun akhir juga yang tak ambil MUIT lagi atau tak lepas MUIT. Okey. So mungkin requirement untuk teknologi engineering adalah band 2 untuk kemasukan dia. Tapi untuk BTech requirement dia band 1. Okey. So bagi yang tak lepas ni, so saya ada dapat juga dalam beberapa orang untuk kohort 10 saya kata contoh. So kohort 10 contohnya dia ada berapa orang tak silap saya. Contoh dia ada dalam 29 orang. Okey, 29 orang, 28 orang daripada BTech, 1 orang daripada Engineering Technologies. So itu kita kena trace. Okey, itu kami kena trace untuk nak masukkan dia dalam 162 orang ni. Ada juga calon-calon yang dah daftar dekat luar. Okey. So daftar kat luar tu pun tak ada masalah. Kita pun benarkan. Tapi kita galakkan untuk daftar dekat dalam UTM pasal kita target bulan 3 ni kampus dah buka, so pelajar boleh mengambil MUIT di kampus. Okey. So kapasiti kita adalah 162 orang. So kenapa kita perlu tetapkan? Kalau saya kata ikutkan tarikh pendaftaran akhir daripada MUIT ni adalah 15 Januari. Tapi kita letak kat sini untuk FTKMP 19 Disember. Kenapa kita letakkan 19 Disember kat situ? Sebabkan kita daftar dengan UTM dahulu. Kita daftar dengan UTM, kita tak daftar dengan MPM. MPM ni Majlis Peperiksaan Malaysia. So kita tak daftar dengan MPM. So kita masukkan, kita poolkan student ni dulu. Okay, kita poolkan, maksudnya you all daftar dengan bendahari. So bendahari akan poolkan, masukkan senarai nama. Nanti masa 12 Januari nanti, apabila dah finalize, baru BPA akan serahkan kepada MPM dan daftar semua sekali. So diorang akan dapatkan maklumat ni macam cakap sini, contohnya 19 Disember untuk FTKMP, tarikh tutup form tu, tarikh tutup pendaftaran.
Lepas tu 21 hari bulan 12 serah kepada BPA. So BPA akan uruskan ni, akan susun pelajar ni semua. So dia tak nak berpecah-pecah. Dia akan susunkan semua kedudukan dia, selepas tu baru dia akan daftarkan. Apabila dah komplit susunan tu semua pada 30 Disember ni, 30 Disember, so dia akan susun apa semua. Nanti bulan Januari baru dia akan daftarkan semua yang daftar. So untuk pendaftaran ni, kita punya pendaftaran sekali lagi saya nak ingatkan, kita punya 19 Disember. So maksudnya hari Ahad ni last. So kalau misalnya kata nak daftar, so sila daftar secepat mungkin. Okay. Lepas tu, dekat sini ada proses pendaftaran dia. Proses pendaftaran dia mungkin PA awak dah bagi kat sini. Sekejap ni nampak Saya stop sharing dulu. Saya share balik. Okay. Lepas tu ini pula proses pendaftaran. Okay. So first awak hubungi wakil fakulti untuk pendaftaran, itu termasuk PA awak lah. PA awak macam mana nak daftar. So saya tak nak orang call kacau saya. Saya kena jawab soalan yang sama. So saya buat taklimat ni. Saya terangkan semua terus. So hubungi fakulti, yang ini saya buat taklimat untuk awak semua fahamkan apa semua berkenaan MUET untuk sesi 1 2022 ni. So for the next process adalah you bayar yuran RM100 di Pejabat Bendahari. Tak perlu beli PIN. Okay. So kalau beli PIN semua totalnya jadi RM101. Tapi awak terus direct bayar ke Pejabat Bendahari. Pejabat Bendahari so bayar RM100, remark kat situ pendaftaran MUET. Okay. So receipt dia awak simpan. So dah bayar, receipt dia disimpan. Lepas tu jawab satu form. Yang ini link ni saya dah bagi kepada PA masing-masing. Kalau misalnya kata tak dapat, nanti boleh PM saya sendiri atau bagi tahu dekat situ macam mana nak dapatkannya. So yang mula-mula saya ada bagi ni proses untuk flow ni kepada PA. Tapi link yang saya bagi tu link untuk membayar yuran. So kita ingatkan boleh, Bendahari bagi tahu yang tu tak boleh. So saya bagi terus direct nombor akaun UTM, Bendahari UTM. Okay, saya bagi direct terus nombor akaun Bendahari UTM. So boleh buat pendaftaran, pembayaran kat situ. Atau yang berada di kampus boleh direct pergi terus ke Pejabat Bendahari, cakap nak bayar duit yuran MUET. Okay, so receipt yang didapat ni, kita simpan, gunakan untuk isi form. Okay, so dekat form ni ada boleh isi mak diri apa semua, nak duduk asrama ke nanti, nak duduk rumah sewa ke nanti. So nombor telefon apa semua. Lepas tu kita uploadkan resit pembayaran kita tu. Lepas tu nanti at the end nanti kita akan check lah dekat MPM kita punya ni MUET dah berdaftar ke atau belum. Yang ini paling penting pasal yang ini, yang resit ni kita dah dapat. Lepas tu yang ini paling penting, kita kena hantar. Sebab kalau kita hanya bayar dekat sini, kita tak isi dekat bahagian sini, dekat form ni, takut nanti maklumat tu tak ada, dia tak hantar nama awak ke MPM. Okay. Faham kat situ So maksudnya lepas you bayar MUET, you dapat resit, you make sure hantar benda ni dan upload you punya resit, maklumat lengkap awak ni. Pasal awak bayar dekat sini, awak belum berdaftar dengan yang ini lagi. Belum berdaftar dengan MUET, dengan MPM ni lagi. Awak baru berdaftar dalam UTM. So nama awak kena pull dekat dalam ni. Okay. So kita pullkan nama tu dekat sini. So kalau misalnya kata awak dah bayar, awak dah isi resit, apa semua dah dapat resit, so awak masukkan dalam ni, kita dah pullkan nama, baru kita hantar ke MPM. Baru kita daftarkan awak ke MUET. Kita daftarkan beramai-ramai. Ikut giliran. So nombor giliran akan dapat ikut turutan, ikut kumpulan dia. Okay, FTKMP, Dewan A, Dewan A. Yang fakulti lain daripada Dewan B, so ada Dewan Chancellor, ada Kompleks Sukan. So dia akan ikutkan daripada form yang ada kat sini. So that's why kalau ikutkan, dia bagi ikut ketentuan tarikh-tarikh yang telah ditetapkan tu. Lepas tu so far clear apa yang saya ceritakan tu.
So far clear, ada masalah, ada ni. Kalau ada soalan boleh tanya terus soalan. Kalau misal kata ni saya cuba jawab Lepas tu okey. Kalau misal kata tak boleh ni tanya dalam chat je. Ada dalam chat nanti saya akan cuba jawabkan. Eh. Assalamualaikum Tuan. Ya, saya. Tanya sikit. Ni siapa cakap ya? Najib. Okey, Cik Najib, sila jawab. Okey. Sila kemukakan soalan. Okey, nak tanya soalan sikit. Okay, kalau yang Ha. murid ni dia ada expired 5 tahun Okey, muat ni expired dia 5 tahun. Okey, contohnya siapa yang dah ambil muat masa matrik atau masa diploma dulu atau masa dekat habis SPM atau dekat A level dia pernah ambil muat. Alright. Tempoh dia 5 tahun 5 tahun ngam-ngam masa awak masuk. Bukannya graduate masuk. Pasal ini muat untuk kemasukan. Kalau dulu muat untuk grad, okey, untuk graduate. So syarat muat untuk graduate. Ini syarat muat untuk kemasukan. Masa awak masuk dulu ada mohon aku janji, kan? Tulis aku janji apa semua. So dalam aku janji tu terdapat klausa muat kena habiskan untuk engineering, untuk engineering, untuk kecuali BTech, itu perlu band 2. Tapi kalau BTech, okey, Bachelor Teknologi BTech untuk FTKMP dengan FTKEE ada 2 tu, BTech tu. Itu hanya perlukan band 1 untuk kemasukan. Saya jawab Cik Najib Okey, lagi satu, contoh kalau kan kita masuk sambung study degree kan. Okey. Okey, kalau kita maksudnya kalau muat tu habis expired dalam tahun ketiga tak sempat grad lagi boleh Boleh, tak ada masalah. Dia Oh, kemasukan. Awak masuk bila? Jadi faham. Oh, dia untuk kemasukan saja. Dia untuk kemasukan saja. Memanglah contohnya you dah ambil muat, lepas tu masa tahun 2 atau tahun 3 tu expired dah. Betul. Tapi masa awak masuk tak expired lagi kan? Boleh. Oh, maksudnya tak adalah syarat kata nak graduate nak kena ada muat tak ada Tak. Ni syarat kemasukan sekarang ni. Dia dah tukar. Dulu memang syarat graduate. Tapi ini syarat kemasukan. So bagi pelajar-pelajar yang masuk dalam masuk dalam universiti yang tak ambil muat lagi, sebenarnya you masuk dalam keadaan bersyarat. Okey. So you masuk dalam keadaan bersyarat. So kita galakkan you ambil muat. Tak apa, tak ada masalah, band 2 je. So masuk, itu syarat kemasukan. So kalau misal kata tak ambil muat ni, you tak boleh graduate. Pasal syarat kemasukan you tak lepas. Prerequisite untuk kemasukan tu tak lepas. Okey, kejap saya jawab soalan dulu Okey, faham. Masih. Boleh okey. So, saya nak tanya, saya daftar muat di luar pada sesi 3. Okey, kalau saya nak cancel dan daftar semula muat di UTM boleh tak sir? Ini soalan ni, okey, saya sebelum tu saya nak tanya, saya nak jawab soalan, saya tengok juga capability saya Kalau misal kata saya tak boleh jawab soalan tu, saya kena rujuk dulu kepada pusat bahasa, okey. Pasal yang handle urusan muat ni sebenarnya pendaftaran dia pusat bahasa. So untuk Cik Aida dia dah daftar muat di luar pada sesi 3. Lepas tu dia nak cancel jawab daftar dekat muat. Kalau ikutnya boleh je sebenarnya, tak ada masalah. Tapi rugilah awak, duit awak burn. Okey. So kalau misal kata boleh je daftar ambil ni yang pada sesi 3 Januari 2022. Oh, ini yang sesi 3 2021 yang tunda kan, yang untuk tengahan Januari ni kan. Boleh, sebenarnya boleh, tapi tak digalakkan lah, awak ambil je lah ni dulu. Awak ambil je ni dulu. Yang dah nak dekat lah, lagi setengah bulan je. Pasal kalau misal kata awak ambil muat ni, dia syarat kelayakan dia, syarat kelulusan dia tak tinggi sangat pun. Tak tinggi sangat pun. Bukannya saya nak kata apalah, band 2 tu sebenarnya kalau awak usaha sikit, insyaAllah mudah awak dapat. So kalau misal kata saya galakkan, Cik Aida, make sure better you carry on, you jawab dia. Tak adalah awak pening-pening kepala nanti awak nak datang UTM, nak daftar muat lagi. Pasal untuk makluman kita ada untuk yang sesi 1 ni kita ada buat satu kelas, pusat bahasa ada buat satu kelas, pusat bahasa dan pembangunan insan PBPI
So dia ada buat satu kelas untuk short course training untuk muat. Okay. So nanti itu saya akan bagi kontak tu kepada PA. So PA akan delegate kepada awak semua lah. Dia akan distributekan maklumat tu semua lah. So kalau misalnya kata Cik Aida ni, saya rasa saya galakkan Cik Aida carry on je. Tak payahlah tarik diri daftar ke UTM. Tapi kalau misalnya kata nak tarik diri, nak cancel, saya rasa kalau cancel you burn duit. Burn. Ni tak boleh ni. Tapi nanti saya akan cuba dapatkan jawapan dia juga. Saya akan cuba dapatkan jawapan dia sama ada berbaloi atau tak. Itu je. Ada lagi soalan tak? Okey. Dekat sini ada juga soalan-soalan yang datang. Saya jawab, saya cuba tanya soalan, jawab soalan yang daripada WhatsApp sendiri. Pasal ada beberapa student yang WhatsApp saya. Mungkin nak tanya, register under UTM, perlu datang ke UTM ke atau online? Okey. Untuk sesi yang ini, kita jangkakan dia akan berlaku sewaktu pelajar dah mula datang ke kampus. Okey. Sesi pembelajaran tu dah kembali kepada normal. Okey. Sebab dalam kes COVID pun sekarang dah makin lama makin menurun apa semua. You pun dah 90% atau almost 100% vaksin. So mungkin aktiviti kampus PNP tu semua akan jalan secara normal. Semua akan ada di kampus. So kalau you daftar under UTM, so possibility you akan jawab dekat, you akan berada di UTM. Berada di UTM dan kita akan jawab di UTM. Okay, itu anggaran dia. That's why kita buat ni. So kalau misalkan kita buat dekat dalam ni, kalau you daftar under sini dan under UTM, boleh, tak ada masalah. Kalau misalkan kata luar tak ada masalah, kita tak ada halangan benda tu. Cuma mobility awak nanti lah. Kalau misalkan kata nak jawab muat, nanti awak kena balik ke kampung ke. So kalau kita anggarkan sekarang ni dekat sini boleh. Ada lagi tak soalan yang saya boleh jawab? Tuan, Ya, saya lagi ni. satu nak tanya kan. Cik Najib lagi. Ya. Okey, kalau contoh macam syarat kemasukan tu nak band 3 kan. Berdua je. Oh, band 2. Okey, kalau macam yang ada macam tak silap saya kat UTHM ke mana kata nak band 3 tu kan. Okay, kalau untuk kemasukan, kalau contoh selagi mana dia mengulang tak dapat band 3, so dia kena keep repeat lah macam tu Dia kena repeat lah. Oh. Dia sampai cukup syarat dia. Tapi UTM agak rendah sikit, dia akan di lower down sikit untuk yang engineering dengan teknologi, engineering dengan teknologis dia akan bagi band 2 saja. Kalau BTEC dia bagi band 1. So dia mudah. Senang saya cakap. Kira macam ambil lah, mudah aja sebenarnya. InsyaAllah dipermudahkan. Alright, terima kasih. Hai, sama-sama. Ada lagi tak soalan? Saya akan tunggu je kat sini. Ya, saya. Siapa yang cakap ni ya? Satis. Okey. Cik Satis, silakan soalan. Saya daftar murid dekat UTM. Tapi belajar kos murid tu dekat luar boleh ke? Macam mana? Daftar murid dekat UTM, ambil exam dekat UTM, tapi belajar kos murid tu dekat luar. Belajar kos murid tu maksudnya macam mana? Belajar murid tu. Oh, belajar murid. Tu belajar murid tu tak kisah mana-mana. Belajar dia tu tak kisah, tapi janji yang ini kita daftar untuk kita ambil exam dia. Okey. Untuk kita ambil exam dia. Kalau you ada short course yang orang luar buatkan untuk how to jawab MUES, EF atau TOEFL semua you nak join, it's okay, tak ada masalah. Kita tak ada halangan benda tu. Cuma dekat UTM sendiri pun ada juga short course tu untuk jawab MUES tu. So yang jawab dekat UTM tu pun short course tu pun tak silap saya bayaran dia tak mahal kot, dalam beberapa ringgit je. So affordable lah banding kalau kita ambil kat luar. Okey, sir.
Thank Okey. you, sir. Ya, sama. Ada lagi soalan tak? Encik, Ya, siapa ni yang cakap ni? Syazwan. Okey, Cik Syazwan. Alright. Silakan soalan. Yang bayaran tu, yang online tu macam mana Dia nak tulis kat situ tu, nombor kat matrik. Macam tu kan? Oh, lepas tu yang dekat dalam apa ni flowchart tu yang awak klik yang tu yang e-payment tu Okey. So saya ada bagi baru semalam, saya ada bagi satu macam statement dekat situ. Ada direct nombor akaun Bendahari UTM dekat situ saya bagi. Nombor akaun Bendahari UTM, lepas tu nombor UTM. So awak bank in direct ke situ. So kalau pakai sistem tu e-payment, e-gateway tu dia untuk bayar yuran je rupanya. Pasal kami dimaklumkan sebelum tu boleh lalu sana. Tapi rupa-rupanya dia untuk pembayaran yuran pengajian saja kan. So Bendahari dah bagi terus direct nombor akaun Bendahari. So nanti saya akan bagi kat PA. So awak boleh tanya PA terus. Okey, kalau misalnya PA tak dapat maklum, saya dah bagi terus dekat ni dalam grup WhatsApp PA. So minta PA lah, minta kat PA. Nombor akaun tu, so you boleh dapat terus direct. So make sure remark dia pendaftaran MUET dalam resit pembayaran awak tu, apa detail apa semua kan, kat situ pendaftaran MUET. So resit tu you simpan. Baru dah bayar, dah lepas bayar baru boleh isi form. Jangan isi form dulu. Kalau isi form, apabila awak dah isi form, saya tengok situ tak ada upload, saya consider awak tak bayar yuran lagi. So kita akan potong nama tu. Tapi kalau dah upload resit pembayaran, baru kita boleh assume okey dah daftar. Pasal semalam saya tengok ada juga yang isi form tu tapi tak upload dia punya resit. So kita tak boleh consider dia sebagai dia dah daftar dan daftar berbayar, tapi tak boleh. So make sure upload resit tu. Okay, jap saya tanya lagi soalan. Ada soalan lagi ada kelas untuk MUET? Ada kelas untuk MUET untuk sesi 1 2022 ni ada. Itu PBPI. Nanti saya akan bagi nanti dekat PA awak masing-masing. So saya akan bagi dekat fakulti, saya akan blast dekat WhatsApp fakulti. So minta maklumat tu daripada PA masing-masing. Saya akan cuba bagi kat PA lah. Kalau saya nak bagi seorang-seorang nanti susah. So saya blast satu, so PA akan ambil. PA akan bagi kat awak. You boleh minta dekat PA. Okay, ini untuk Encik Syafiq Encik Syafiq Guslaidi punya soalan Okey, Encik Afiq Haikal. Okey, Assalam. Saya nak tanya, saya tak daftar lagi. Boleh tak saya nak nombor WhatsApp saya? Sebab sekarang saya tengah ada lab test. Dan lepas lab test, saya boleh tanya WhatsApp, minta maaf. Okey, ni video ni berrekod. So saya akan upload nanti dekat JKIT FTKMP. So you boleh tengok balik video ni semua. So saya tak dapat lagi. Soalan dia apa ni? Nombor WhatsApp saya. Sebab sekarang saya tengah ada lab test dan lepas lab test saya bertanya Oh, dia nak nombor WhatsApp saya. Okey, nombor saya tulis kat sini. 012 689 2526. Okey. Okey, ni nombor kontak saya. 012-689-2526. So kalau tanya soalan berkenaan MUET apa semua, saya insyaAllah kalau saya boleh jawab, saya cuba jawab. Kalau tak, saya tak boleh jawab, saya akan hold dulu. Saya akan tanya orang yang lebih tahu. Saya akan tanya orang yang lebih tahu dulu. Saya akan cuba dapatkan jawapan. Okey, ada lagi soalan tak? Ada 12 orang ni, supposed to be patutnya beratus orang ni. Patutnya kena daftar MUET ni. Lagi ada soalan tak? Ini tak apa, yang ini berrekod ni saya record supaya supaya nanti dia akan upload, tak silap saya nanti JKIT nanti dia akan upload dekat YouTube, dia akan upload kat Facebook soalan-soalan ni. FAQ pun saya akan buat nanti dalam website FTKMP UTM. Saya akan cuba buat ni FAQ ni macamnya soalan-soalan lazim lah.
yang biasa akan keluar, so kita akan jawab terus. Tak adalah saya nak menjawab banyak-banyak kali. Okey, remark. Okey, daripada Muhammad Aswan Okey, remark tu maknanya kat recipient layar. Recipient tu UTM. Tapi detail recipient, dia ada satu detail recipient tak silap saya. Dekat situ kita letak kat situ pembayaran MUET. Maksudnya tujuan kan dia siapa penerima recipient. Lepas tu tujuan pembayaran tu apa reference detail ke apa benda saya tak ingat lah. Tapi adalah satu kita tulis kat situ pembayaran MUET. Lepas tu nanti dalam receipt tu tulislah situ elok nampak kat situ pembayaran pendaftaran MUET. Okey, ada soalan lagi tak? Kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Kalau misalnya kata tak ada soalan saya. Nanti saya akan cuba double check balik nanti saya akan double check balik semua sebelum 19 hari bulan ni saya nak make sure semua kita daftar lah. Saya tak nak ada lagi pelajar cicir. Kalau misalnya kata pelajar cicir ni nanti susah. Jangan nanti last minute nanti tiba-tiba saya terlupa nak daftar, saya tak boleh nak daftar. Saya tak nak macam tu, takut nanti dia susahkan BPA. BPA ni dia nak handle almost dekat 500 orang. 500 orang student. So kita kalau boleh kita mudahkan kerja dia orang. Kita settlekan hal kita dulu, kita siapkan kita punya kerja dulu apa semua. So kita bagi kat dia, kita tak ada hengki-pengki lagi. Nanti dia orang akan menyusahkan dia orang. So kalau kita menyusahkan orang ni nanti Tuhan akan susahkan kerja kita pula nanti lepas ni. So tolong jangan susahkan orang. Okey, ada soalan lagi tak? Tak ada soalan ke? Tuan, Ya, saya. nanti video ni akan share kat mana Tuan? Video record ni. YouTube FTKMP dengan Facebook FTKMP. Tak silap saya. Okey, terima kasih. Ada soalan lagi tak? So, kalau tak ada soalan, itu sajalah untuk hari ini. Betul ni, tak ada soalan Saya jangkakan banyak soalan. Tak ada okey. So Cik Aida dah cakap tak ada soalan. Okey, tak ada soalan. So itu saja untuk hari ini. So terima kasih atas masa dan ruang yang awak bagi. So, kalau misalnya kata ada apa-apa soalan, ada apa-apa yang baru muncul lah, maksudnya macam baru terdetik hari kita tak sempat tanya, boleh tanya lagi nanti. Saya dah bagi nombor kontak saya kat situ. So itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Salam. Terima kasih je. Sama-sama.